para ahli sejarawan, sampai ke saat ini masih belum ditemukan manuskrip yang menginformasikan hayat hidup, asal-usul keluarga dan wafatnya Hamzah Fansuri. Kajian terbaru Berganski diinformasikan bahawa Hamzah Fansuri hidup hingga akhir semasa pemerintahan Iskandar Muda 1607 hingga 1636 Masihi dan mungkin wafat beberapa tahun sebelum kedatangan Al-Raniri kedua kalinya ke Aceh pada tahun 1637. Namun demikian, kebanyakan para ahli memastikan ia lahir di Barus, belajar di sana lalu mengembara dan kemudian pergi ke Kerajaan Aceh Darussalam dan menjadi pemimpin agama di sana. Menurut catatan sejarah, kota Barus adalah sebuah kota yang pada zaman itu dinamai Fansur. Nama ini yang kemudian menjadi lakab yang menempel pada nama Hamzah, iaitu Al-Fansuri. Kota Fansur terletak di pantai barat Provinsi Sumatera Utara di antara Singkil dan Sibolga. Ada pendapat yang mengatakan bahawa Hamzah Fansuri berasal dari bandar Ayutthaya, ibu kota kerajaan Siam, tepatnya di suatu desa yang bernama Shahrunawi di Siam, Thailand sekarang. Terkait dengan pernyataan tersebut, Hamzah Fansuri mengatakan Hamzah Nur asalnya Fansuri mendapat wujud di tanah Shahrunawi beroleh khilafat ilmu yang ahli dari Abdul Qadir Said Jailani. Kemudian, populariti Hamzah Fansuri adalah disebabkan kealiman dan ketinggian ilmunya di bidang tasawuf. Usahanya dalam menulis puisi-puisi sufi menjadikan ia terkenal di Nusantara dan bahasa Melayu yang digunakan dalam syairnya menjadi bahasa pengantar dalam perdagangan, pemerintahan dan ilmu pengetahuan. Bahkan puisi-puisi spiritual moden yang lahir setelahnya di Nusantara ini terinspirasi dari karya-karya Hamzah Fansuri. Sumbangan Hamzah Fansuri. Menurut Syamsul Ni'am, Hamzah Fansuri adalah seorang tokoh tasawuf yang hidup di Aceh dan memiliki peranan besar dalam penyebaran Islam di Aceh. Ajaran dan kefahaman tasawufnya telah membawa kesan yang luas terhadap perkembangan tasawuf yang wujud di Nusantara. Perkembangan tasawuf di Aceh bertapak dengan kukuh dan sangat berpengaruh terhadap cara penyampaian tasawuf. Oleh itu, perbahasan tentang tasawuf di Nusantara dimulakan dari perbahasan tasawuf di Aceh. Seterusnya, Hamzah Fansuri banyak iktibar dan hikmah yang disampaikan melalui syair-syair terutama dalam membentuk akhlak masyarakat. Pengaruh tasawuf wujudiah Hamzah Fansuri di Nusantara sangat giat diperkasakan ilmu tasawufnya mengikut apa yang telah dipelajari olehnya. Sumbangan yang seterusnya, Hamzah Fansuri merupakan seorang pengkaji keilmuan Islam. Karyanya tidak hanya dipakai untuk penulisan syair, tasawuf dan keagamaan sahaja, namun juga kerohanian dan aspek-aspek lainnya seperti syair hikayat, kisah penglipur lara dan tulisan karya bercorak sejarah. Sumbangan terakhir Hamzah Fansuri ialah mentransformasikan istilah-istilah keilmuan Islam berbahasa Arab. Menurut Abdul Hadi, bahawasanya Hamzah Fansuri juga dianggap sebagai orang pertama yang dapat mentransformasikan istilah-istilah keilmuan Islam yang berbahasa Arab seperti istilah tasawuf ke dalam bahasa Melayu sehinggalah mudah difahami oleh orang yang tidak mampu memahami bahasa Arab. Hamzah Fansuri juga pernah mengatakan dalam pengantar kitabnya Syaraf Al-Ashikin bahawa dia sengaja menulis syairnya dalam bahasa Arab Melayu dengan tujuan agar orang lain yang tidak fasih berbahasa Arab dan Parsi dapat mempelajari ilmu tasawuf. Hamzah Fansuri merupakan ulama dan ahli sufi pertama yang telah melahirkan karya tulisan dalam bidang tasawuf. Berasal dari daerah Barus atau Fansur, Hamzah Fansuri adalah ahli tasawuf dan penyair Nusantara terkemuka. Syair Perahu merupakan salah satu karya syairnya. Syair Perahu adalah sebuah syair yang membandingkan kehidupan manusia dengan sebuah perahu yang berlayar di lautan yang sangat dalam. Dalam syairnya ini, Hamzah melambangkan kehidupan manusia saat ini bagaikan sebuah lautan. Pelayaran tersebut menuju sebuah alam lain dari kehidupan manusia. Oleh itu, ia memerlukan persiapan yang lebih lengkap untuk menuju ke sana. Selain syair Perahu, syair Dagang juga merupakan salah sebuah syair karya Hamzah Fansuri. Syair Dagang adalah lain daripada syair-syair yang lain, di mana syair-syair Hamzah Fansuri bersifat mistik dan melambangkan hubungan Tuhan dengan manusia. Syair Dagang ini menceritakan tentang kesengsaraan seorang anak dagang yang hidup di rantau. Dalam puisi ini juga terdapat tanda kesufian Hamzah Fansuri bahawa beliau merujuk kepada Al-Quran dan Hadis.
Antara amanat yang terkandung dalam syair dagang ini adalah kita sebagai manusia hendaklah menahan hawa nafsu dari segala keinginan dan kita juga tidak boleh menjadi orang yang berlebihan dan hendaklah bersederhana sahaja. Akhir sekali, hendaklah kita jauhi dari ketamakan, jauhi dari mencela diri yang selalu tidak mengalah agar tidak terjerumus ke dalam kesengsaraan dan selamat setiap waktu. Seterusnya, berikut merupakan peranan syair yang telah dihasilkan oleh Syekh Hamzah Al-Fansuri. Pertama, menurut Fauziah 2013, Syekh Hamzah Al-Fansuri telah menggunakan syair untuk menyebarkan Islam ke seluruh Asia Tenggara atau Nusantara dengan memasukkan unsur-unsur tasawuf ke dalam bait-bait syair. Yang kedua, peranan syair ini ialah meluaskan penggunaan bahasa Melayu di seluruh pelosok Nusantara sehingga menjadi bahasa perantaraan di dalam perdagangan, pemerintahan dan juga perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini kerana beberapa syair beliau yang masyhur telah ditulis menggunakan bahasa Melayu. Yang ketiga, syair ini juga menjadi tonggak perkembangan sastra agama di Nusantara kerana penggunaan literasi bahasa yang berkias dan juga bait-bait kata yang berkias, dan beliau juga menyelitkan unsur-unsur keagamaan. Menurut Haryadi 2005, peranan yang keempat ialah syair-syair ini menjadi suatu peringatan yang membentuk akhlak Islamiah dalam kalangan penduduk Nusantara. Hal ini kerana dalam syair ini ditekankan berkenaan kematian dan azab Tuhan di hari akhirat kelak, justru dapat membentuk akhlak Muslim melalui bait-bait tersebut. Kesimpulannya, syair-syair yang telah dihasilkan oleh Syekh Hamzah Al-Fansuri ini telah memberi kesan kepada mereka yang membacanya kerana setiap bait-bait yang dituliskan itu sangat menyentuh perasaan dan juga sukma pembaca. Kami sempat menemu ramah mengenai kupasan syair perahu oleh Syekh Hamzah Al-Fansuri secara webinar bersama Profesor Madya Dr. Muhammad Khairi bin Mahyudin yang merupakan pensyarah Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan di Universiti Sains Islam Malaysia. Macam orang Arab ni dia nak nyatakan sesuatu dalam bentuk syair tu adalah pengalaman-pengalaman hidup. Jadi syair ni dia lebih kepada nak menyatakan pengalaman-pengalaman peribadi, rohanian ke apa ke. Okey, mengarahkan syair tulis indah tu maksudnya syair ni dia ada banyak hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran yang kita boleh dapat ambil akibat. Membetulkan akhlak kita, i'tiqad kita, syariat kita supaya ikut syariat Nabi Muhammad SAW, supaya kita dapat berpindah daripada dunia ini ke alam akhirat dengan keadaan yang diredai oleh Allah Ta'ala. Membetuli diri ni, dulu kita ikut hawa nafsu, kan? Dulu kita buat jahat. Kita buat jahat ni kena ikut hawa nafsu kita, bisikan syaitan. Jadi kena memperbetulkan diri untuk berpindah. Sebab apa kita duduk alam ni bukan duduk selama-lama, sebab kita nak berpindah. So, dia kena memperbetulkan i'tiqad kita, memperbetulkan akhlak kita, memperbetulkan amalan syariat kita supaya ikut apa yang Nabi bawa, supaya kita dapat pindah dengan selamat daripada dunia ini ke alam akhirat. Sebab kita ni di alam Melayu ni kita ada syair. Syair ini adalah budaya orang Melayu. Orang yang pandai bersyair ni menunjukkan orang yang ada kebijaksanaan. Orang Melayu dulu ni dia bersyair menunjukkan dia ada kebijaksanaan, orang intelektual. Macam orang Arab lah, kalau kita baca syair, hebat kita pun macam tu juga. Kalau orang boleh baca syair ni, maksudnya orang ni orang terpelajar, orang bijaksana, orang terhormat. Dia boleh keluarkan satu syair yang mengandungi beribu-ribu makna yang boleh dipahami. Pada akhir perkongsian bersama Dr. Khairi, beliau menyatakan bahawa setiap syair yang dikarang oleh Hamzah Fansuri sangat hebat dan akan ada perumpamaan dan maksudnya yang sangat mendalam. Jadi, kita sebagai manusia haruslah mempunyai persiapan terutama dalam menimba ilmu dan juga beramal untuk memajukan diri kita. Tambahan lagi menurut beliau, untuk kita berubah, kita perlukan kedua-duanya sekali, iaitu ilmu dan amal. Jika salah satunya tiada, maka sesuatu perkara itu mungkin tidak akan menjadi.